Selamat datang ke channel Cukocong, dan hari ini kita akan sambung untuk bab 5 matematik tingkatan 1, di mana kita akan tumpukan perhatian kepada subtopik 5.1, dan topik yang kita akan lebih tumpukan perhatian adalah mengenai sebutan algebra. Jadi dalam video ni kita akan bincangkan 3 perkara, iaitu pertama sekali kita akan bincangkan dahulu apa itu sebutan algebra dan apa beza antara sebutan algebra dengan ungkapan algebra. Jadi seterusnya pula kita akan bincang juga apa itu perkali, dan akhir sekali kita akan bincangkan apa itu sebutan serupa dan sebutan tidak serupa. Jadi tanpa melengah masa, mari kita lihat dahulu bahagian yang pertama, iaitu sebutan algebra dan ungkapan algebra. Jadi sebutan algebra ini merupakan hasil darab suatu nombor dengan suatu pemboleh ubah. Maksudnya di sini adalah gabungan antara suatu nombor dengan sesuatu huruf. Jadi sesuatu huruf tu kita panggilnya sebagai pemboleh ubah lah. Contohnya kita ada 3 AB ini. Apabila nombor dan pemboleh ubah tu dituliskan rapat, sebenarnya mereka adalah hubungan tu adalah darab, iaitu 3 darab A darab B. Jadi ungkapan algebra ni terdiri daripada sebutan-sebutan algebra. Jadi apabila ada 2 atau lebih sebutan algebra tu, mereka akan dipisahkan dengan tanda tambah atau tolak. Jadi di sini sebenarnya apa beza antara sebutan dan ungkapan tu? Di sini ada penjelasannya, iaitu suatu sebutan algebra tu juga merupakan ungkapan algebra. Jadi ayat ni sangat penting kerana Cikgu Chong dapati ramai yang sudah keliru sebelum ini, iaitu semasa bezakan sebutan algebra dengan ungkapan algebra. Jadi sebenarnya sebutan algebra ni juga merupakan ungkapan algebra. Kenapa? Sebab ungkapan algebra ni sebenarnya boleh wujud dalam satu sebutan atau lebih. Maksudnya kalau satu sebutan algebra tu dia juga merupakan satu ungkapan algebra, cumanya dia wujud dalam satu sebutan algebra saja. Jadi apabila kita ada 2 atau lebih itu, kita akan nampak ada tanda tambah atau tolak di sanalah. Jadi selepas ni saya harap semua dapat faham hubungan antara sebutan algebra dengan ungkapan algebra. Jadi di sini saya imbas kembali dengan semua, sebutan algebra itu juga adalah ungkapan algebra. Cumanya ungkapan algebra ni wujud dengan satu sebutan sahaja. Jadi apabila kita ada 2 atau lebih sebutan tu, kita akan nampak ada tanda tambah atau tolak di situ untuk pisahkan sebutan tersebut. Jadi itulah beza antara sebutan dan ungkapan algebra. Jadi mari kita lihat beberapa contoh soalan yang mungkin wujud untuk bahagian ni. Jadi contoh yang pertama ni adalah senaraikan semua sebutan algebra bagi setiap ungkapan algebra yang berikut. Jadi di sini kita akan nampak juga ada termasuk dengan nombor sahaja. Jadi di sini kita akan anggap nombor itu juga adalah sebutan algebra. Walaupun definisi tadi sebutan algebra itu adalah gabungan nombor dengan pemboleh ubah, tapi untuk keadaan ungkapan algebra ni yang terlibat dengan nombor sahaja, kita akan anggap nombor itu juga adalah sebutan algebra. Jadi di sini kita akan abaikan tanda tambah dengan tolak tu, kita hanya ambil kumpulan sebutan tu sahaja. Jadi untuk A itu adalah 2A tambah B tolak 3. Jadi sebutan algebra yang ada di dalam ni adalah 2A, B dan 3. Jadi kita sebenarnya ada 3 sebutan algebra untuk ungkapan yang pertama ni. Lepas tu kita perhatikan soalan B pula. Kita ada 5x tambah 3y tolak xy tambah 2. Jadi sebutan algebra yang ada tu sebenarnya adalah berapa? Ada 4 di sini, iaitu 5x, lepas tu 3y, xy dan 2. Jadi perhatikan dua ungkapan ni juga terlibat dengan nombor. Walaupun ia hanya wujud dalam nombor, disebabkan dia adalah sebahagian daripada ungkapan algebra tu, maka dia juga dianggap sebagai sebutan algebra. Jadi untuk soalan A tu dia ada 3 sebutan algebra, dan soalan B tu dia ada 4 sebutan algebra. Dan setiap satu sebutan tu dia akan dipisahkan dengan tanda tambah atau tolak. Jadi setakat ini, pernah tak anda fikir kenapa dia hanya boleh dipisahkan dengan tambah atau tolak? Kenapa bukan darab dan bahagi? Sebab apabila kita darabkan, kita ambil pemboleh ubah dengan nombor tu, dia akan wujudkan satu sebutan sahaja. Contohnya kita ada 2A darab A. Jadi perhatikan apa akan berlaku. A darab A tu dia akan jadi 2A kuasa 2.
Jadi dia hanya akan wujudkan satu sebutan sahaja. Maka ini hanya adalah ungkapan algebra dengan satu sebutan. Itulah kenapa apabila kita nak pisahkan sebutan dalam satu ungkapan algebra tu, dia hanya boleh gunakan tanda tambah atau tolak dan bukannya darab atau bahagi. Sebab apabila kita darab bahagi, dia akan gabungkan menjadi satu sebutan sahaja. Jadi macam itulah kenapa di sini hanya nampak tambah dan tolak dan bukannya darab atau bahagi. Jadi mari kita perhatikan contoh soalan yang kedua, iaitu tentukan bilangan sebutan dalam setiap ungkapan algebra yang berikut. Jadi jenis soalan ni sangat popular. Jadi saya harap semua berikan tumpuan macam mana kita selesaikan soalan ni. Sebenarnya agak senang saja. Sebab kita sudah tahu sebutan tu hanya akan dipisahkan dengan tambah atau tolak. Jadi setiap kali kita nampak ada tanda tambah atau tolak tu, kita akan anggapnya adalah satu sebutan yang berasingan. Jadi untuk soalan A itu 3Y tambah 2. Jadi di sini kita ada berapa kumpulan tu atau berapa sebutan tu? Kita ada 2 sebutan. Jadi untuk soalan B pula, kita perhatikan berapa, kita boleh teka sendirilah, iaitu 1, 2, 3. Jadi ada 3 sebutan. Jadi begitu sahaja untuk contoh soalan untuk bahagian yang pertama ni, iaitu apa itu sebutan algebra dengan ungkapan algebra. Jadi saya harap semua perlu faham sebutan algebra tu sebenarnya juga adalah ungkapan algebra, cuma yang dia wujud dalam satu sebutan sahaja. Jadi apabila kita ada 2 atau lebih sebutan tu, kita akan nampak ada tanda tambah atau tolak untuk pisahkan mereka tu dalam setiap ungkapan algebra tu. Jadi seterusnya mari kita lihat topik yang kedua, iaitu perkali. Jadi apa pula itu perkali? Perkali itu sebenarnya adalah faktor lain bagi pemboleh ubah dalam suatu sebutan algebra. Jadi di sini kita terus bincangkan satu contoh untuk telitikan cara untuk tentukan perkali. Jadi diberi sebutan algebra 3A kuasa 2B, nyatakan perkali bagi. Jadi di sini kita perlu imbas kembali definisinya, iaitu perkali itu sebenarnya adalah faktor lain. Jadi untuk mudah kita tentukan faktor lain tu, pertama sekali kita tuliskan dahulu sebutan tu dalam bentuk pendaraban. Jadi 3A kuasa 2B itu maksudnya adalah 3 darab A darab A darab B. Jadi apabila kita nak tentukan perkali itu, kita cuba untuk lihat apakah faktor yang selebihnya. Contohnya perkali bagi A kuasa 2B. Jadi kita tahu 3A kuasa 2B itu adalah 3 darab A darab A darab B. Jadi apabila kita nak tentukan perkali bagi A kuasa 2B itu, maksudnya apakah faktor lain tu, kita cuba tentukan A kuasa 2B itu di mana? A kuasa 2B itu adalah 3 ini. Maka kan faktor yang lain tu adalah 3 sahaja. Jadi kita tuliskan 3. Jadi untuk A kuasa 2 pula, kita cuba tuliskan bentuk pendaraban tadi. Jadi untuk A kuasa 2 tu adalah 2 ini. Jadi yang selebihnya adalah 3B. Jadi sebenarnya biasanya Cikgu akan gunakan tangan untuk tutupkan bahagian ni lah. Disebabkan di sini saya tak dapat tunjukkan tangan saya, maka saya gunakan tanda tik inilah. Jadi biasanya saya akan padamkan ini. Jadi yang tinggal tu adalah 3B. Jadi sekarang perkali bagi B. Jadi kita lihat apabila kita nak tentukan perkali bagi B itu, maksudnya apakah faktor lain selain daripada B. Jadi adalah 3A kuasa 2. Lepas tu kalau kita ada 3AB tu, kita tuliskan dahulu 3 darab A darab A darab B. Jadi 3 ada, A ada dan B ada. Jadi apakah faktor yang lain? Adalah A sahaja. Jadi begitu sahaja untuk perkali ini. Ingat kembali, perkali itu adalah faktor yang selebihnya, selain daripada yang disebut itulah. Jadi untuk soalan A itu, dia sudah sebutkan A kuasa 2B, maksudnya selebihnya apa yang tinggal adalah 3. Lepas tu kalau untuk A kuasa 2, apa yang tinggal? 3B. Lepas tu perkali bagi B itu, apa yang tinggal? 3A kuasa 2. Jadi untuk 3AB pula, apa yang tinggal? Adalah A. Jadi macam itulah. Jadi saya harap selepas ni anda cuba carikan lebih latihan untuk perkali ini. Jadi mari kita sambung kepada subtopik yang terakhir, iaitu sebutan serupa dan sebutan tidak serupa. Jadi bahagian ni sangat penting sebab apabila kita buat tambah tolak dalam ungkapan algebra tu,
kita akan gunakan konsep ini. Jadi sebutan serupa itu ialah sebutan-sebutan yang mempunyai pemboleh ubah yang sama, termasuk dengan kuasanya. Jadi di sini kita perlu tahu pemboleh ubah tu adalah huruf lah. Pendek kata tu dia perlu mempunyai huruf yang sama. Lepas tu kuasanya yang sama tu sebenarnya menentukan bilangan huruf tu kena sama. Jadi di sini kita perhatikan contoh tu 3x kuasa 2y. Jadi kita perhatikan tu kuasa 2 tu hanya pada x kita tu. Jadi kita perhatikan kalau yang sebutan serupa tu kita mesti mempunyai x kuasa 2 untuk setiap satu. X kuasa 2. Lepas tu dia juga ada y yang kuasa 1. Jadi perhatikan untuk sebutan yang ketiga ni, walaupun kedudukannya adalah terbalik, dia tetap juga adalah sebutan serupa. Sebab sebenarnya untuk darab tu dia ada satu hukum iaitu hukum kalis tukar tertib. Contohnya kita ada 1 darab 2 dengan 2 darab 1. Kalau kita darabkan tu hasilnya sebenarnya adalah sama. Jadi inilah dipanggil sebagai hukum kalis tukar tertib. Jadi di sini apabila kita ada huruf yang sama dengan kuasanya yang sama tu, maka itu adalah sebutan serupa. Jadi selepas kita faham apa itu sebutan serupa, kita lihat pula apa itu sebutan tidak serupa. Jadi daripada nama pun anda sudah tahu tidak serupa tu sebenarnya adalah sebutan-sebutan yang tidak mempunyai pemboleh ubah yang sama termasuk kuasanya. Jadi dia tidak mempunyai huruf yang sama dan kuasanya juga kadang-kadang boleh berlainan. Jadi di sini kita lihat contoh 3x dengan 4y. X dan y itu semestinya adalah huruf yang lain lah, maka itu adalah tidak serupa. Jadi untuk contoh yang ketiga pula 2x kuasa 2. Walaupun dia mempunyai huruf yang sama, disebabkan dia ada kuasa 2 tu, maka ini juga dipanggil sebagai tidak serupa lah. Sebab x kuasa 2 tu sebenarnya adalah x darab dengan x. Jadi di sini bilangan x tu sudah berlainan. Jadi anda perlu berhati-hati dengan kuasanya. Jadi seterusnya mari kita lihat contoh soalan yang terakhir untuk bahagian ni, iaitu tentukan sama ada setiap pasangan sebutan yang berikut ialah sebutan serupa atau sebutan tidak serupa. Jadi untuk soalan A itu kita mesti kena tahu h per 2 dengan 3h tu. H per 2 tu sebenarnya adalah 1/2h. Jadi untuk keadaan ni kita mesti kena perhatikan h tu adalah pada kedudukan yang sama, iaitu h tu mesti adalah di atas. Jadi di sini kalau dua-dua di atas tu dia adalah sama. Pecahan tu kalau nya adalah penyebut, kedua-dua tu pastikannya adalah pada tempat yang sama. Anda perlu hati-hati kalau nampak ada pecahan tu, pastikan huruf tu pada kedudukan yang sama. Iaitu pastikan kalau h tu di atas tu, yang lain tu mesti adalah di atas. Jadi untuk h per 2 tu sebenarnya boleh juga dituliskan dengan 1/2h tu, iaitu di sebelah sisinya lah. Maka 3h dengan 1/2h tu adalah sebutan serupa. Macam tu. Sebab h tu memang adalah kuasa yang sama. Jadi kalau dia tidak dituliskan kuasa tu, maksudnya kuasa tu adalah kuasa 1 lah. Macam tu. Lepas tu untuk B pula, adakah dia sebutan serupa atau tidak? Semak dua perkara, iaitu hurufnya sama dan juga kuasa pada huruf tu adalah sama. Jadi di sini untuk B tu kita tak nampak ada kuasa. Jadi kita semak adakah hurufnya sama tidak. Jadi ABC dengan BC. Jadi di sini kita nampak ini kurang A kan. Jadi kita tahulah ini adalah sebutan tidak serupa. Jadi alasannya adalah apa? Sebab yang kedua tu tak ada A. Jadi dia tidak serupa. Hurufnya tidak sama. Jadi untuk C pula kita nampak ada kuasa. B itu yang depan tu ada kuasa 2. Tapi yang belakang ni tak ada kuasa. Maksudnya bilangan B itu sudah berlainan. Jadi ini adalah sebutan tidak serupa. Jadi untuk serupa atau tidak serupa tu kita hanya tentukan dua perkara, iaitu adakah huruf tu sama dan kuasa pada huruf tu perlu sama juga. Jadi untuk B pula kita perhatikan dia ambil kedudukan tu terbalik. Jadi macam apa yang saya cakap tadi, iaitu hukum kalis tukar tertib. BA dengan AB itu sebenarnya adalah perkara yang sama, iaitu 1/2 dengan 2/1 lah. Jadi B dia ada huruf yang sama,
A pun adalah huruf yang sama. Maka ni adalah sebutan serupa. Jadi sebutan serupa atau tidak serupa tu sebenarnya agak senang je lah. Sebenarnya kita hanya semak adakah hurufnya sama, lepas tu kuasa pada huruf tu sama ke tidak. Jadi kita tidak akan perhatikan nombor itu kecuali keadaan untuk pecahan lah. Jadi untuk pecahan tu pastikan kedudukan huruf tu mesti sama. Sama ada dia di atas atau di bawah tu lah. Kalau di bawah tu sebenarnya akan hasilkan kuasa negatif. Cuma yang anda belum belajar lagi lah. Jadi di sini saya imbas kembali apa yang kita sudah belajar dalam video kali ini, iaitu pertama sekali ialah sebutan algebra dan ungkapan algebra. Jadi untuk sebutan algebra itu anda mesti kena tahu dia sebenarnya adalah sama dengan ungkapan algebra, cumanya dia wujud dengan satu sebutan sahaja. Apabila kita ada dua atau lebih sebutan tu, kita akan nampak ada tanda tambah atau tolak untuk pisahkan mereka dalam sesuatu ungkapan algebra itu. Jadi selepas tu kita juga perlu tahu apa itu perkali, iaitu faktor yang selebihnya selain daripada disebutlah. Biasanya dia akan minta anda carikan perkali bagi sesuatu, iaitu faktor yang lain tu. Lepas tu untuk yang ketiga tu adalah sebutan serupa dengan sebutan tidak serupa. Jadi apabila kita nak semak sebutan serupa atau tidak tu, kita perlu semak dua perkara. Adakah hurufnya sama? Lepas tu adakah kuasa pada huruf tu adalah sama. Jadi kita perlu pastikan kedua-duanya adalah sama, barunya adalah sebutan serupa. Jadi video ni kita hanya setakat bincangkan 3 subtopik ini sahajalah. Jadi saya harap selepas ni anda sila cuba latihan dalam buku teks atau dalam buku rujukan untuk uji kefahaman anda. Jadi itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih, kita jumpa lagi.